Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Apa bezanya saka dan kadam? Kalau saka tidak baik untuk diamalkan, tadi kesian Ustaz cerita. Bagaimana pula batu cincin yang mempunyai kadam? Bolehkah dipakai batu cincin tersebut seperti batu delima menyala sekiranya terkena air? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. InsyaAllah. Okey, pertama sekali kita kena faham, benda halus ni tidak boleh berdiri dengan sendirinya. Sebab sifat dia itu daripada api. So kalau api ni, kalau kita tengok, api dia tak akan bangun sendiri. Api itu dia akan terbangun apabila ada alat. Sebagai contoh, api itu akan terbangun dengan kayu, dengan kayu. Kemudian kalau kertas, kalau kita bakar, maknanya dia menumpang pada sifat. Jadi sebenarnya benda halus tu juga dia boleh berada di dalam batu-batu tertentu. Tapi bukan semua batu. Saya pernah tengok bagaimana mereka buat proses. Dia tunjuk depan saya di mana dia istilahkan dia tarik batu. Jadi batu tu sebenarnya cara dia buat, saya tak tahu dia menggunakan ilmu sihir yang bagaimana. Tapi dia buat depan mata saya. Dia ambil cawan kosong. Lepas tu dia letak dekat sini. Lepas tu dia baca mantra dia. Lepas tu dia akan tahan, akan jatuh satu batu macam delima merah tapi masih lembut macam agar-agar. Kemudian akan jatuh ke dalam air sebab panas. Dia tak boleh kena dekat sini. Jatuh ke dalam air. Kemudian dia ambil. Kemudian dia akan beku kan. Lebih kurang kita kata 40 hari. Dia akan simpan. Di situ dah dia memasukkan proses pemujaan. Cuma persoalannya batu tu datang daripada mana? Faham tak? Maknanya dia menggunakan ilmu sihir untuk mengeluarkan batu tadi. Maknanya batu-batu yang jenis ini sudah tentulah dia ada khadam. Saya bagi tahu bukan batu yang macam tu saja. Kadang-kadang kita pergi sungai, kita mandi ke apa, kita ambil batu-batu tertentu, kita buat balik dekat rumah. Kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang dekat batu tu dia ada benda tak kena. Ada satu kes yang kami rawat. Bila saya pergi rumah dia, sebab dia kata dia dengar budak menangis. Jadi bila kita pergi, kita tak dengar sebab dia ada gangguan, dia dengar. Jadi bila kita cek badan dia, kita cek rumah dia apa semua, benda tu tak ada. Last kali saya tanya dia, ada tak dalam minggu ni kamu pergi mana-mana? So dia beritahu dekat saya, dia kata dia pergi sungai kebetulan, pergi mandi. Saya kata ada tak balik apa-apa? Dia kata ada lah balik satu batu. Jadi saya minta pada dia hantarkan balik batu tadi seperti mana kamu ambil. Kalau kamu ambil hari Jumaat, jamnya pukul 5 petang, kamu hantar pada waktu tu. Bila dia hantar balik benda tu, clear. Dia tak payah pun berubat, mandi ke clear. Sebab itu kita kena kenal pasti tempat itu beradanya di mana. Sebab itu bila kita mengamalkan perubatan, satu kemahiran yang perlu kita kenal pasti apabila benda itu melibatkan bahan sihir. So bahan sihir itu dia letak di mana. Cuma sebab itulah saya tengok kadang-kadang pengamal ni mengambil jalan mudah. Sebab dia nak tahu tempat tu dekat mana direct, dia ambil pendua tadi. Jadi pendua tu dah boleh signal dah dekat dia. Benda tu ada dekat sini. Jadi dia seronok sebab dia boleh pengen ambil direct. Tetapi dia lupa dengan apa benda yang bantu dia untuk dia boleh tahu benda tu yang ada dekat situ. Mana kata Ustaz pendua ni, dia orang kata tak payah cerita. Saya dah tahu cerita. Tak payah teruk lah. Teruk lah. Masya Allah, tabarakallah. Satu perkara sangat baik daripada